Bab bertasbih menggunakan anak batu. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas daripada ayahnya, sesungguhnya beliau telah masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang perempuan. Di hadapan perempuan itu ada nawan, biji buah kurma ataupun hasan, anak batu, tusabbihu bih, yang mana dia bertasbih menggunakannya dengan membilangnya. Faqala, pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhbiruki bima huwa aisar alaiki min hadha aw afdal. Saya nak ceritakan kepadamu tentang cara yang lebih mudah kepadamu atau yang lebih baik kepadamu. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan subhanallah, iaitu hak lebih mudah sana, hak lebih baik sana. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Maha suci Allah sebilangan makhluk yang dijadikannya di langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah sebilangan makhluk yang dijadikannya di bumi. Subhanallah adada ma khalaqa baina dhalik. Maha suci Allah sebilangan makhluk yang dijadikannya di antara itu, yakni di antara langit dan bumi. Subhanallah sebilangan makhluk yang akan dijadikannya, sebilangan benda, sesuatu yang akan diciptanya. Wallahu akbar mithlu dhalik, seperti itu juga. Yani dikatakan adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, dan seterusnya. Itu makna mithlu dhalik. Walhamdulillah mithlu dhalik. Alhamdulillah pula itu juga. Ini alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, dan seterusnya. La ilaha illallah seperti itu juga, seperti itu juga. Yani adada ma khalaqa fis sama, dan seterusnya. Wala haula wala quwwata illa billah seperti itu juga. Nah, itulah yang dimaksudkan lebih mudah tapi lebih baik. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yusairah, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Humaidah binti Yasir, katanya sesungguhnya Nabi SAW menyuruh mereka, yakni orang-orang perempuan, supaya menjaga, yakni mengamalkan takbir, bertakbir, bertakdis dan tahlil, wa an ya'qidna, dan supaya mereka menggunakan jari untuk membilang jumlah takbir, takdis, tahlil itu. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat, kerana jari-jari itu akan ditanya dan akan diminta bercakap nanti. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidut tasbih, yakni membilang tasbih dengan jarinya. Ya'qid itu boleh juga dengan makna melipat jarinya, melipat jarinya, ataupun membilang tasbih dengan ruas-ruas jarinya. Qala Ibnu Qudamah, yaitu dengan tangan kanannya. Dia guna tu tangan kanan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisi Juwairiyah. Namanya dahulu adalah Burrah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menukarkan namanya.
Nabi SAW telah keluar ketika dia berada di musallanya, tempat sembahyang, dan pulang dia masih berada di tempat sembahyangnya. Maka Nabi SAW berkata, lam tazali fi musallaki hadha, kamu masih lagi di tempat sembahyangmu ini? Dia menjawab, ya. Qala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah mengucapkan selepas aku meninggalkan kamu tadi 4 ucapan, 3 kali, yang mana kalau ditimbang 4 ucapan sani sebanyak 3 kali sani dengan apa yang kau baca, nescaya apa yang aku ucapkan ini akan lebih berat lagi, akan mengatasinya, melebihinya, yaitu subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Itu 4 kali. 4 kali baca. 4 kalimah 3 kali baca. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dengan puji-pujian kepadanya sebilangan makhluknya, wa ridha nafsi, dan mengikut redha dirinya, yakni diri Allah, wa zinata arsyih, dan seberat arasnya, wa midada kalimati, dan sebanyak kalimah Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, dhahaba ashabud duthur bil ujur, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala. Mereka telah lebihlah pahala daripada kami. Mereka bersembahyang seperti kami, berpuasa seperti kami, tetapi mereka ada harta lebih daripada keperluan yang dapat mereka bersedekah dengannya. Kami pula tidak mempunyai harta yang dapat kami bersedekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, mahukah engkau, tak mahukah engkau aku ajarkan kepadamu beberapa ucapan yang mana kamu akan mendapat dengan membacanya orang yang telah mendahuluimu, yakni kamu akan menyamai orang yang telah mendahuluimu, dan orang yang di belakangmu tidak akan dapat menyamaimu, tidak akan dapat sampai kepadamu, yakni menyamaimu, kecuali orang yang mengamalkan seperti kamu. Abu Dzar berkata, tentulah wahai Rasulullah, saya mahu. Rasulullah SAW pun kata, engkau bertakbir selepas sembahyang 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertasbih 33 kali, dan engkau sudahinya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, baginya lah segala kerajaan atau kerajaan yang sebenar, wa lahul hamd, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Siapa-siapa yang baca lagu tak ni, ghufirat lahu dhunubuh, akan diampuni dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di laut, walaupun dosanya itu seperti buih di laut. Nah, kita tengok semula.
Kita masih lagi berkenaan dengan zikir-zikir, doa, apa semua ni. Masih lagi di situ. Dalam sembahyang dan juga selepas sembahyang, cara-caranya sebahagian besar daripadanya sudah kita jumpa sebelum ni. Malam ni pula ialah berkenaan dengan tajuk bertasbih menggunakan anak batu. Bertasbih menggunakan anak batu ni lagu mana? Ambillah anak batu 100 butir kau misalnya, kata letak depan kita. Letak depan kita. Alik ni kita kata alik ni. Kita letak alik kiri. So kita kata kita ambil so letak alik kanan. Sampai habis kita tahulah sebanyak mana. Gitulah kira-kiranya. Itu tasbih dengan hasa anak batu. Tak apalah. Kita tengok dulu kalau dalam kitab ni, mana ada kitab tu boleh tengok muka surat saat ni lah, di bawah dia tu. Anna Sa'id bin Abi Hilal haddathahu an Khuzaimah. Haddathahu an Khuzaimah. Sa'id bin Abi Hilal meriwayatkan hadis ini kepada perawi di bawahnya, iaitu Amr bin Al-Harith daripada Khuzaimah. Khuzaimah tu siapa? Ghaira mansub, kata dia, dengan tidak dinisbahkan dia ni. Khuzaimah bin gapo, Khuzaimah Abu gapo-gapo, kau kunyah, tak ada semua. Dia ni mengikut ulama hadisnya, ulama rijalnya, mereka kata dia meriwayatkan daripada Aisyah binti Sa'ad. Inilah sebuah hadis kita ni lah, Aisyah binti Sa'ad. Dan orang yang meriwayatkan daripada dia ialah Sa'id bin Abi Hilal. Qala fi at-Taqrib. Di dalam Taqrib, Hafiz Ibn Hajar berkata, Taqribut Tahdzib maknanya la yu'raf, tidak diketahui dia ni. Tidak dikenali, diketahui perawi ni. Wa qala fi Tahdzib at-Tahdzib. Dalam kitab rijal hak besar lagi, kitab dia juga hak besar lagi. Hak ni 12 jilid. Taqribut Tahdzib tadi 2 jilid je. Taqribut Tahdzib mengumpulkan perawi-perawi yang dhaif. Tahdzibut Tahdzib mengumpulkan perawi-perawi Sunan Sittah dan lebih lagi daripada tu, sama ada dhaif ke tidak dhaif, ada berlaku dalam tu. Dalam tu pula zakarahu Ibnu Hibban fi thiqat, kata dia. Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni dalam perawi thiqat. Wa qala fil mizan. Imam Zahabi pula kata, sebab ni tokoh ni, tokoh dalam ilmu rijal, dalam mizan, maksudnya mizanul i'tidal, Khuzaimah la yu'raf. Khuzaimah ni tidak dikenali. Meriwayatkan daripada Aisyah binti Sa'ad, tafarrada anhu Sa'id bin Abi Hilal. Sa'id bin Abi Hilal seorang aja dalam meriwayatkan hadis ini daripadanya, tak ada orang lain. Mana hadis ini adalah hadis gharib, dari segi perawi dia tu seorang saja. Yang ni yang meriwayatkan daripada Khuzaimah ni, Sa'id bin Abi Hilal seorang saja. Itu makna tafarrada bihi, tafarrada anhu Sa'id bin Abi Hilal, tak ada orang lain. Bila seorang saja yang meriwayatkan daripada seseorang perawi yang tidak dikenali, yang tidak diketahui, yang majhul, maka jahalah dia itu, kedudukannya sebagai perawi yang tidak dikenali itu tetap kekal, tidak hilang. Mana perawi majhul lah ni, dia kalau kena sekurang-kurangnya 2 orang perawi meriwayatkan daripada seseorang yang dikatakan majhul itu, baru hilang jahalahnya, baru dia tu boleh diterima. Kalau tidak, tak boleh. Ini seorang, Imam Zahabi kata tafarrada, seorang dia. Tu kalau kita ambil kira dia tu orang molek. Kalau tak molek pula habis cerita. Kalau tak molek 100 tak ada apa. 100 orang tak ada apa. Kalau hak molek dia kena 2 orang. Jelas makna hadis ini tidak sahih. Tidak sahih. Lepas tu Abu Daud mari riwayat ke dia? Dia tidak sahih. Dia tidak riwayat. Dia tidak berjanji dengan siapa-siapa, tidak beriltizam. Dia awal kitab dia ke dia nak riwayat, atau semua dalam kitab dia ni sahih belakang. Dia tak kata lagu tu. Dia ada cara dia sendiri, seperti kita sudah sebut dah beberapa kali sebelum pada ni. Ada cara dia sendiri.
Dia nak ayatnya di kalangan umat ini ada khilaf dalam masalah ni. Ada yang nak pakai buah sebeh, ada yang tak sepakat. Buah sebeh tu dalam keadaan terangkum lah, terangkum satu lingkaran begitu, dengan ada kepala dia besar sekali tu, datang tu. Lagu tu tak ada sebenarnya. Dalam hadis mana-mana pun tak ada. Hak paling tinggi hak adanya lagu ni, iaitu bila anak batu ataupun bila butir buah tamar. Hak tu yang paling ada. Hak tu pun dhaif. Ni macam ni. Dhaif. Tak ada siapa kata sahih. Boleh ke nak pakai? Itu soalnya. Boleh ke nak pakai? Nak kata pakai tu boleh, tapi sebab dia ada kan nak bilal sebanyak ni kan, untuk mudah, untuk pastikan kita sudah bilal sebanyak Nabi Raya 33 kali misalnya kita kata, sudah bilal. Kalau kita dengan tangan mungkin celaru kah kepada setengah-setengah orang lah, mungkin celaru. Jadi kita guna hak tu dengan maksud nak sampai kepada hak Nabi nak tu. Maka itu tu bukan matlamat. Hak naknya iaitu bilangan yang tepat hak Nabi raya tu. Nak bilang hak tu. Maka tidaklah, sebab itulah dalam kitab kita ni, dia ni Syekh Khalil Ahmad ini terkenal selain daripada seorang ulama hadis, dia orang tasawuf juga. Dia orang tasawuf ni. Dia akan sebut. Cuba kita tengok dalam kitab ni. Muka surat 351. Tusabbihu bihi. Bawah tu lah. Ai bima dzukir. Mana dia bertasbih sebut lagu tadi. Wa hadha aslun sahihun litajwiz as-subha bitaqririhi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu fi ma'naha idh la farqa baina al-manzumah wal manthura fima yu'addu bihi wa la yu'taddu biqawli man 'addaha bid'atan. Wa qad qala al-mashayikh innaha sawtu asy-syaitan. وروي أنه رؤي مع الجنيد سبحة في يده حال انتهائه فقال شيء وصلنا به إلى الله كيف نتركه. Itu kata dia. Ini adalah boleh menjadi asas yang sahih untuk mengharuskan pemakaian buah tasbih, biji tasbih, berdasarkan takrir daripada Nabi SAW. Kerana buah sebeh tu serupa dengan hak tadi jugalah, serupa dengan anak batu tadilah. Dari segi makna, maksud dia, buah sebeh tu tak ada. Tapi dari segi bilal saat ni, serupa tu. Sebab tak ada beza di antara yang terangkum dalam lingkaran itu, dalam satu tali, ataupun yang berterabung. Tak ada beza, dia kata. Dari segi maksudnya nak bilal tu, nak bilal. Dan tak boleh dipakai, kata dia, orang yang mengatakan ini bid'ah. Tak sih, dia tak sih. Lepas tu masyayikh ni, maksud masyayikh ni orang-orang sufi lah. Ada berkata buah sebeh ni adalah cemeti syaitan. Cemeti syaitan. Syaitan takut buah sebeh, boleh buat piak syaitan. Mana gitulah. Dan diriwayatkan bahawa pernah dilihat bersama Junaid Al-Baghdadi, ahli tasawuf tu, ada tasbih di tangan dia, dekat dia nak mati. Ada lagi. Orang pun kata, mana ada sebeh lagi? Dia kata, syai'un wasalna bihi ila Allah. Sesuatu yang kita telah sampai kepada Allah dengannya. Lagu mana kita nak tinggal? Kita nak tinggal lagu mana benda ni? Hak ni lah yang menyebabkan kita sampai kepada Allah. Lagu mana kita nak tinggal? So, yang kedua, bawah. Nombor satu, bawah. Juga diriwayatkan supaya tu juga lebih kurang daripada Hasan Basri. Lepas tu dia sebut, tak apalah tu. Mana ada hadis ni sebut dia pakai buah sebeh juga. Dan di akhir dia daripada Umar Al-Makki, kata dia, saya tengok Hasan Basri wa fi yadihi subhah. Faqultu, saya pun kata, wahai ustaz, kata dia, walaupun tuan ni begini besar kedudukannya dan ibadatnya molek, sampai sekarang dia pakai buah sebeh lagi kau. Orang itu kata, Hasan Basri kata, hadza syai'un kunna qad ista'malnahu fil bidayat ma kunna natrukuhu fin nihayat. Ini benda ni kita pun pakai di peringkat awal dulu. Jadi kita tak setinggal lah di penghujung
Di penghujung awal mula guna, lepas tu hujung tak saya pakai. Tak. Jadi saya naknya apa maksud dia? Saya naknya kata dia, saya nak berzikir kepada Allah dengan hati saya, lidah saya, dan juga tangan saya. Gerak juga. Abul Abbas kata, jelas daripada sini bahawa subhah yang ada sekarang ni memang sudah ada di zaman sahabat. Sebab apa? Sebab bidayah Hasan, zaman permulaan Hasan Basri ni tidak syak lagi adalah zaman sahabat. Mana kita duduk guna, kata dia. Mana duduk guna di peringkat awal tu, mana kita zaman sahabat lah. Lepas tu dia kata, kalau nak panjang lagi, detail lagi bicara pasal ni, tengok ke dalam kitab Nuzhatun Nazar karangan Maulana Abdul Hayy Al-Lakhnawi, orang Lakhnau. Itulah sebagai yang disebutkan di sini. Tetapi ini mengikut tarik ahli fiqh ataupun ahli tasawuf. Tapi kalau ahli hadis tidak gitu cara dia. Kalau ahli hadis tidak gitu. Sebab apa? Ahli hadis cara dia, keutamaan yang diberikan dalam nak buat amal ni apa dia? Hak sahih. Bukan hak dhaif. Kalau ada dua, hak sahih dengan hak dhaif, dia pakai hak sahih. Dia tak akan mengutamakan hak dhaif. Itu cara kaedah ahlul hadis. Hak dhaif bukan maudhu', hak dhaif. Hak dhaif dia tak akan pakai. Kita sudah jumpa dah sebelum pada ni kan? Sebelum pada ni ketika rokok sujud tu baca subhana rabbiyal azim. Dalam Abu Daud ni lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi ada juga dalam Abu Daud. Tapi Abu Daud kata hak tu tidak sahih. Dia mari juga tu. Supaya juga sini hak guna anak batu ni pun dia mari juga. Hak guna jari, ruah-ruah jari ni pun dia mari. Dia nak royak khilaf. Lepas tu hak ni pakai hak ni, hak ni pakai hak ni. Orang yang pakai hak ni bermakna dia pakai hak dhaif. Hak pakai hak ni, dia pakai hak sahih. Kaedah ahlul hadis, dia pakai hak sahih. Sebab tu dia kata, kalau subhana rabbiyal azim, hak tu sekatu. Berapa kali pun nak baca, tak apalah, sekurang-kurang 3 kali kita kata subhana rabbiyal azim. Sebab apa? Hak tu hak sahih. Imam Abu Daud sendiri dia mari subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya mari, tapi dia kata hak tu dhaif. Dia royak. Lepas tu kalau orang nak pakai, boleh hak dhaif ni boleh pakai. Pakai juga. Cumanya ahlul hadis kata kita nak membudayakan masyarakat dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau hak ni sedap, hak ni kurang sedap, kita nak pilih hak mana? Makan dia. Tentu kita pilih hak sedap. Hak ni bersih lagi. Nak pilih hak mana? Pilih hak bersih lagi. Apa lagi kalau hak ni kotor, bukan najis, bukan haram, kotor, boleh makan tapi kotor. Hak ni bersih. Nak pilih hak mana? Pilih hak bersih lah. Semua lagu tu. Bab apa dalam bab ni kita pilih hak dhaif? Supaya juga hak ni memanglah ada hak ni riwayat ni. Tapi riwayat ni riwayat setara mana? Hak riwayat hak bila dengan jari tu riwayat sahih hak tu. Riwayat sahih hak tu. Lepas tu kalau kita kata kita boleh hak tu hak nyayuk lah berkali. Kalau tak boleh bila ni jadi tukar, mungkin dalam keadaan tu bolehlah guna. Kita kata wah sebeh tu. Tapi kalau dalam keadaan hak segar molek ni, hak tidak nyayuk, boleh bila molek? Boleh bila. Nabi ni di sini sebut hak ni tidak dhaif. Paling kurang di sini dia sebut sini fa innahu mas'ulat mustantaqat hasan. Kurang. Lepas tu hak lain lagi sahih. Banyak dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam mana ada berlaku. Tapi hak ni hak bila dengan anak batu ataupun dengan butir, buah kurma ataupun butir-butir lain lah, tak apalah. Hak di sini, hak dalam hadis ni sebut dua tu. Hak ni dhaif kalau ada. Dalam lingkaran itu tak ada langsung. Lepas tu hak kata Hasan Basri hak ni ruwiyah. Tu sirah tamrid kata. Ruwiyah. Siapa yang meriwayatkan? Siapa yang tengok? Lepas tu hak ni kalau Hasan Basri, semua ulama hadis kata kalau mursal Hasan Basri adalah dhaif. Dhaif juga. Kita tak boleh nak hujah kalau mengikut dari sudut hadis lah.
dari sudut hadis. Dari sudut nak amal tu, kita pun tidak nak balah waktu tu. Lah nak amal waktu tu. Nak pakai kau tu tak saya pakai tu tak ada jadi masalah tu. Tapi biar jelas. Ni dhaif. Ni sahih. Ni sahih. Tidak. Serupa juga. Talqin, misalnya talqin kubur. Tak ada sahih. Paling tinggi dia dhaif. Paling tinggi. Ahli hadis tak saya pakai lagu tu. Dia akan pakai hak sahih. Tapi orang hak tidak ahli hadis, dia akan pakai lagu. Tak kena cara lagu tu. Nak sekadar pakai tu boleh lagi lah, boleh kira. Paling kurang dia dhaif. Bahkan berapa ramai hak kata maudhu'. Paling tinggi boleh beramal sekat dia. Nak pandai seru, nak kata orang gini-gini tak kena, itu bukan dia tu. Nak tegak di atas hak tu, buat asah kepada hak tu, tak boleh. Salah lagu tu. Tapi kalau nak amal sendiri, kalau orang tak buat, kita tak kata apa. Tak apa. Lagu tu tak apa. Tapi kalau pandai orang ni seru, orang hak tak buat, tu tak kena. Sebab apa? Orang tak buat tu dia pegang dengan hak sahih. Hak buat sana pegang dengan hak dhaif. Hak dhaif pula tu dhaif tu setengah-setengah kata bukan dhaif, maudhu'. Sampai ke peringkat tu. Sebab tu dia ahli hadis dia beza banyak perkara lah. Banyak perkara. Dia tidak mudah-mudah. Dia tidak pakai kias. Dalam masalah agama, dalam masalah ibadat, masalah apa, dia tak pakai kias. Dia tengok Nabi buat lagu mana. Itu beza. Dengan sebab itu di tempat kita ni malangnya, kalau ada berkenaan tu dia kena tarik balik, kalau tidak dosa. Kita pun kalau tak payah dosa juga. Sebab anda pernah dengar dalam TV, dia kata ada seorang ustaz lah, terkenal juga lah. Dia kata ada hadis Nabi, hari raya puasa tu pergi kubur, ziarah kubur. Ada hadis Nabi, padahal tak ada. Padahal tak ada. Sekarang ni kalau orang amal sampai kiamat boleh ke dia, kerana pembohongan dia sampai kiamat. Hak dalam hadis sebut kadang-kadang orang ni royak kecek benda tak ada sebelah mana, dia pun tak fikir mana benda tu. Tapi benda tu sampai kiamat duduk naik, duduk berkembang semacam hak tak molek dia. Ada juga orang kecek benda molek sikit je, dia pun tak terfikir akan menjangkau sampai setara tu. Hak dia kecek tadi. Tapi sampai kiamat je, tahu-tahu begini banyak, dia pun tak terfikir. Jangan main. Sebab baru ni kita tengok dalam TV, ada pula dah kampung mana tahu dia ada sebut, dia sudah mula dah buat tradisi pergi ramai-ramai pergi kubur raya puasa. Boleh jadi dia pakai buah ustaz tu, boleh faedah lah. Pakai kalau orang amal, apa yang jadi Tuhan murka dalam hadis sebut, dia kecek dengan sesuatu benda yang Tuhan murka, lepas tu dia kahop kembang sampai ke akhirat. Dah orang tu amal, orang lain pakai pula, boleh sama lah ke dia. Itu bermain. Sebab tu ahli hadis dia tak say dalam tu. Kalau ada hadis ya. Pak kita tak boleh nak fikir kita. Masa tu dah berkumpul ramai-ramai, kita nak suruh ingat ketuk nenek. Tak boleh kata lagu tu. Sebab apa tak ada contoh? Tak boleh kita nak haram kau pergi. Tidak haram. Tapi nak kata Nabi ada buat, ada hadis, tak betul lagu tu. Lepas tu nak buat sunnah, setiap kali raya nak buat lagu tu, tak kena, tak betul lagu tu. Nak buat boleh, setengah malam Nabi pergi ziarah kubur boleh, tapi jangan kata sunnah Nabi. Itu bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berat tu. Tak boleh. Jadi ahlul hadis dia pakai hak lagu mana? Hak sahih. Hak tu kalau kita nak budayakan masyarakat, ajar masyarakat buat amalkan hak tu. Jangan tinggalkan hak tu, duduk amal hak dhaif. Tak kena tu, jadi terbalik. Jadi terbalik pahit tu, tak kena. Dia sepatutnya kena hak sahih tu, dibudayakan. Kita tidak gitu. Sebab apa? Kita pakai hak orang lain lebih lagi daripada hak Nabi. Itulah akibatnya.
Kalau tidak, apa faedahnya Bukhari itu jadi lebih? Dia duk sahur sangat. Tak ada sahur lah. Mudah-mudahan serupa belakang. Kalau serupa belakang, apa yang jadi sahur? Bukhari Muslim sahihnya tinggi. Apa nak sahih? Memang ada nilai dia sendirilah tu. Kalau lah tak ada guna, itu tak perlu pakai. Boleh pakai belakang, tak perlu utamakan Bukhari Muslim tu. Jadi gitulah. Tak apalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sekadar tu. Walau bagaimanapun, kalau mengikut hadis yang dhaif ni, Nabi tak larang dia. Tak usah guna hak tu. Orang guna tangan, dia tak kata gitu. Dengan sebab tu benda ni tak boleh nak keras sangat juga. Cuma kita kata seperti tadi lah. Kalau kita nak budayakan masyarakat, budayakanlah mereka dengan hadis yang sahih. Jangan budayakan dengan hadis yang dhaif. Gitu. Sebab hadis yang dhaif ni kita tak boleh nak dipertanggungjawabkan. Nak kata dia ni betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ajar. Mu kata gini. Kata gini, hak ni lebih afdal lagi, lebih mudah lagi. Apalagi kalau zaman sekarang ni kan, dia takut jadi menyerupai dengan orang kafir pula. Wasbih ni bukan kita saja guna, Hindu kuat guna wasbih. Jangan. Demo lain pun guna juga wasbih. Takut dari sudut itulah. Tapi kita tak boleh kerana menyerupai orang tu kita nak tinggal. Kalau benda tu benda betul, benda tu benda asas kukuh. Tapi kalau benda tu tidak asas kukuh, ulama-ulama bahkan sunnah pun, kalau ahli bid'ah buat, dia tinggal. Misalnya pakai serba hitam, sunnah Nabi pernah buat. Tapi kalau sudah jadi syiar, ulama-ulama fatwa kata tak boleh pakai, takut menyerupai mereka. Itu padahal hak Nabi sendiri buat. Apa lagi hak dia tidak pernah buat? Kena ambil iktibar situ. Kena ambil iktibar. Apa lagi hak dia tidak pernah buat? Dia tidak pernah guna. Satu kali pun tak pernah. Kalau ada lah riwayat. Dia kata hak ni lebih mudah. Jadi tak payah bila banyak sangat tu apa? Nak pahala banyak ni orang tak kira dari segi bilangan, orang kira dari segi kualiti dia tu. Nabi ajar hak ni. Sikit kata lagu saat ni. Lebih lagi daripada hak dia duduk bilang. Maknanya benda mudah. Tidak perlulah susah-susah bertimbung-timbung. Ada batu tu depan kita. Ataupun wasbah, tak perlu. Lagu saat ni yang kata lebih baik. Ini berdasarkan hadis ni, hadis dhaif ni. Hadis dhaif sendiri ni pun dia royak lagu ni. Bahkan lagi sebanyak ni nak kata ni tak perlu pada wasbah ni. Kau nak kata lagu ni. Berapa kali saya nak kata sebab saat ni tak perlu kepada wasbah tu. Tak apalah. Yang kedua, riwayat daripada Yusairah, dia cerita kepada perawi di bawahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka jaga. Suruh jaga takbir. Jaga tu maknanya amal lah. Suruh beramal, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Taqdis subhanallah. Itu taqdis. Dan tahlil tu la ilaha illallah dan lain-lain lagi. Suruh jaga tu. Cumanya amalan orang kita, bila dia sebut gini, suruh jaga gini, kita pun buat, rekod sendiri. Bila orang mati, kita pun mati. Di rumah si mati ke, balasah ke, di masjid ke, di mana-mana kita pun buat. Adakah dia suruh jaga tu lagu tu caranya? Adakah dia suruh jaga tu lagu tu? Dan adakah maksud dia tahlil ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Gitu kaifiatnya. Kau lagu mana? Nanti kita akan jumpa, akan datang ada bab dia. Apa yang dimaksudkan tahlil itu? Dan tahlil mesti kau kena ramai-ramai ada syekh seorang. Pernahkah Nabi buat lagu tu? Orang ahli hadis tak sepakat. Sebab apa tak ada? Tak ada lagu tu. Lepas sembahyang kau ramai-ramai ikut seorang syekh, ikut tu imam. Pakat turu. Dia apa habis sekali dengan dia. Adakah lagu tu? Tak ada. Dah tak ada, apa yang kita buat tetap gitu.
Kita ambil mana? Nanti akan datang, kita akan jumpa apa maksud tahlil itu. Apa maksud tahlil? Dan tahlil ni mesti kau la ilaha illallah gitu saja. Kau boleh lagi sambung lagi, kau lain lagi. Itulah yang dimaksudkan tahlil itu. Kau lagu mana? Itu kita akan jumpa dalam bab selepas ni. Akan jumpa. Dan hak ni kena ramai-ramai kau, seorang kau lagu mana? Bukan makna tak boleh. Bila Nabi suruh ni makna boleh lah. Tapi dengan kaifiat itu. Dengan kaifiat itu. Tapi setengah orang dia kata kaifiat tu tak apa, kita buat diri tak apa. Tak boleh. Kaifiat tu pun tak boleh dalam perkara-perkara lagu ni. Kecuali kita tahu daripada Nabi SAW. Nak pakai umum gitu tak boleh. Nak pakai umum tak boleh. Dan Nabi suruh supaya mereka tu guna jari. Ni riwayat ni hasan. Paling kurang hasan dia. Tidak dhaif. Sebab apa? Semua ni akan ditanya nanti. Maknanya akan ditanya. Jadi kita guna jari juga. Kalau kita kata Hasan Basri tadi, dia kata nak guna hati, nak guna lidah, nak guna tangan. Apa tangan ni guna juga. Bukan cara lagu ni hak Nabi buat. Tentu ada, tentu sah, ada sahih. Hak tadi pakai wasbah tu tentu tak ada. Pakai anak batu dan ataupun butir tamar Nabi sendiri tak ada. Tak ada juga. Jari ada. Hak tu sahih. Tu bezanya. Biar kita faham antara hak sahih dengan tidak sahih. Kalau makan pun kita pilih. Pilih sedapnya, pilih bersihnya, pilih. Apa lagu tu? Hak ni pun lagu tu lah juga. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Atha bin As-Sa'ib, daripadanya ayahnya As-Sa'ib, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tasbih dengan jari dia lah yaqidu. Jadi ada ulama mengatakan bila yaqidu itu makna lipat. Gini boleh juga. Itu lipat. Ada yang mengatakan yaqidu tasbih itu makna berdasarkan riwayat yang lain pada ruah-ruah. Subhanallah, 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 subhanallah. Gitu. Gitu. Memang jelas. Dan hak ni sahih. Dan banyak lagi dalam riwayat-riwayat yang lebih sahih lagi. Ibnu Qudamah kata sebab Imam Abu Dawud ambil daripada dua orang tu guru ni, Ubaidullah bin Umar bin Maisarah dan Muhammad bin Qudamah. Ibnu Qudamah tu Muhammad bin Qudamah itulah. Ibnu Qudamah kata dia bila tasbih saat ni dengan tangan kanan dia, jari kanan dia. Dia bila dia tak guna kiri ni, dia guna. Kalau kita kata dapat kena bila, boleh juga bila tangan kiri pun. Dan Nabi buat lagu ni lah. Gitu. Riwayat daripada Ibnu Abbas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisi Juwairiyah. Juwairiyah ni isteri dia lah. Pada suatu pagi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh, itu mengikut riwayat Muslimnya, ada tambahan gitu. Juwairiyah ni namanya Burrah. Burrah ni makna dia satu butir, satu biji gandum. Pelik nama ke? Sebutir gandum. Nabi SAW tukar nama dia, jadilah Juwairiyah. Gadis comel, perempuan comel, cantik. Juwairiyah. Juwairiyah tu isim tasghir daripada Jariyah. Jariyah maknanya budak perempuan. Juwairiyah dia nak menyatakan lembut, namanya sayang, comel, begitu. Nabi tukar. Hak ni sabkara. Hak ni tidak kena-mengena lah dalam bab ni, tapi oleh kerana dia ada sebut kan, tak apalah kita tengok. Nama dia Burrah. Nabi tukar nama dia. Nabi namakan dia Juwairiyah binti Al-Harith. Nabi SAW ambil dia ni sebagai tawanan dalam Ghazwah Muraisi' dan mengahwininya. Nabi SAW kahwininya. Nama dia dulu Burrah. Lepas pada tu Nabi SAW namakan dia Juwairiyah.
Dan Rasulullah SAW tak suka. Orang kata dia mari mana? Mari daripada Burrah. Dia tak suka, tak sedap. Tak kena nama lagu tu. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dengan sanad dia daripada Abi Qilabah, kata Nabi SAW menawan Juwairiyah ni dengan kumpulan dia lah. Ayah dia pun mari. Ayah dia mari, ayah dia kata anak saya ni setara dia, orang setara dia ni mana tidak layak untuk dijadikan tawanan, kata dia. Lepaskanlah dia, ayah dia kata. Nabi SAW pun kata, lagu mana kalau saya beri pilihan. Ni sebelum nikah lagi lah, sebelum nikah. Kalau saya beri pilihan kepada dia, sama ada dia nak duduk sini ke ataupun dia nak balik kepada keluarga dia. Ayah dia kata, molek benarkan lagu tu. Tak apalah, Nabi SAW pun panggil dia. Fa'atana abuha fadzakara laha dhalik faqalat. Ayah dia pun jumpa dengan dia lah lepas pada tu. Jumpa, Nabi beri jumpa. Apa ni, dalam keadaan diberi pilihan tadi, dia kata kan, dia kata qad ikhtartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pilih Rasulullah, saya tak siklik. Itu dia. Lepas pada tu jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak royaknya asalnya nama dia Burrah. Sebab kita lah nama ni kan nama bulat lah. Orang sampai itu. Lah ni boleh jadi ada lagi. Nama Ital lah. Jadi tua, orang panggil Pak Tam. Macam-macam lah. Kalau putih, putih lah. Pasal anak tu nampak putih, kita pun putih lah nama. Bulat, kotak. Ada juga orang kita kan, Kelantan ni teruk-teruk lagi. Lagu tu lah juga di kalangan orang Arab. Nabi SAW tak suka, tak kena. Bila dia tak kena, dia tukar. Dia tukar. Bukan hak ni sah, banyak lagi hak dia tukar hak lain. Banyak. Bukan nama orang, nama negeri, nama tempat dia tukar juga. Itu cara Nabi SAW. Ada nama Madinah tu asalnya Yathrib. Dalam Quran pun ada sebut, ya ahla Yathrib la muqama lakum. Yathrib tu makna Madinah. Apa ni? Asalnya nama Madinah tu lah. Lepas tu Nabi tukar jadi Madinah. Nabi tukar Al-Madinah, bandar comel. Waktu nama orang, nama dia apa? Secara bandar sangat dia tu. Yathrib tu asalnya nama orang. Dia tukar. Ni tukar. Alah kau molek. Kita ni pula tukar alah kau huduh. Kau molek-molek nama Khadijah. Pasal penyakit ni, penjajah tak habis-habis lagi ni. Duk berasa hebat semacam orang putih ni, Katie jadi. Katie jadi. Salihah, molek-molek jadi Sally. Aminah, molek-molek jadi Amy. Molek lah tu. Hak lelaki, nama molek-molek Daniel, Danny jadi Danny. Nak bunyi orang putih tu. Kononnya orang putih ni maju. Kita ni boleh jadi maju dengan ubah nama lagu tu. Kononnya. Inilah bangsa yang dijajah tak habis-habis lagi penyakit. Kita tengok akhir-akhir ni pun teruk dah juga. Sementara tu terang nak pakai bahasa Inggeris mentah. Lepas tu tak sih muncul juga. Kalau tidak lagi punah lagi jiwa bangsa Melayu. Lagi punah lagi. Apa? Tak ada lah peribadi sendiri. Dia lebih bahasa orang. Nak belajar bahasa orang tu belajar gila. Tak boleh lawan ulama-ulama Islam dulu. Hebat bahasa-bahasa. Farabi tu boleh 80 bahasa. Farabi 80 bahasa. Zaid bin Thabit belajar 18 hari bahasa Yahudi. Nabi suruh belajar. Tapi bukan lagu tu caranya. Bukan cara orang kita ni habis punah. Belajar tu untuk ambil ilmu dia tak apalah, kelebihan dalam bahasa dia tu. Tapi kalau untuk jadi punah, kita hilang peribadi kita, tak ada pasal. Tak ada pasal tu. Hal betul lah jadinya. Tak boleh kalau kecek bahasa Melayu. Padahalnya benda hak nak royak tu ada dalam bahasa Melayu. Kecuali lah istilah hak tak ada. Lama-lama kalau lah orang pun kata malu lah kita. Ni kalau bahasa Melayu nak kata gap, capur pun tak ada. Tolak pun tak erti. Mana orang Melayu kena tumpah orang gitu mau dah. Padahalnya orang-orang lain yang maju tu pun dia lagu tu juga, dia ubah lah sikit-sikit. Sikit-sikit lama-lama ada lah kita gitu caranya.
bukan dengan cara tak ada langsung, malu kat orang. Tapi mujur lah, tak ada lama kan. Tak ada lama. Kalau lama lagi punah lah, tak ada habis. Itu dia. Dia pun Nabi SAW keluar ketika dia duduk di musalla dia. Balik mari ada lagi duduk situ. Habis ni dia. Duduk sini lagi kata dia. Ada sini lagi. Bini dia tu pun kata, iyalah ada lah. Oh, Nabi kata, lepas pada aku pergi, aku tinggalmu tadi, aku ucapkan pak kataan saja. 3 kali. Hak tu nak banding denganmu mesti banyak dah. Duk baca tu, duk baca ke dia, tahu dah. Banyak dah. Hak ni lebih lagi. Lebih berat lagi dalam timbangan. Maknanya kita jangan kira dari segi habis masa lama banyak. Jangan kira bilangan benda tu, jangan kira dari segi tu. Dari segi kuantiti tu, kena tengok dari segi kualiti dia, mutu dia, benda. Dah hak Nabi SAW ajar lagu ni, hak ni lah molek. Terus nak mana-mana lah kita. Dia kata syekh tu ajar lagu ni, syekh ni ajar boleh dalam mimpi. Tidak akan lebih daripada hak Nabi. Seduk rakyat lah. Kalau orang anggap lebih, punah selalu. Punah akidah dia. Tak ada orang lebih daripada hak Nabi SAW. Ni wirid, ambil orang tu, ambil orang hak Nabi tak sah. Ni ada ni dalam hadis. Pakai hak ni lah. Dia sendiri royak. Kan kita percaya kepada Nabi. Jadi tak boleh. Macam tak percaya lah pula kalau kita tak sah pakai. Tak sah amal hak ni. Sedangkan kita kata kita percaya kepada Nabi, itu rukun. Percaya kepada Nabi tu. Dia kata kalau timbang hak tu nak mana, hak ni lebih berat lagi. Gapo dia? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Tu 4 kali dia kata. Apa kalau baca banyak lagi? Banyak lagi lah, berat lagi lah. 4 kali tu sudah lebih daripada cara Nabi SAW nak ajar. Jadi moleklah kita baca hak ni. Hak ni budayakan hak ni. Tak sudah baca hak lain. Hak tak ada asas tu. Tak sudah rayak lah syekh setara mana pun. Tak sudah rayak lah kutub setara mana pun. Tak boleh lawan hak Nabi. Hak dia tetap lebih. Itu pegangan kita. Semua orang Islam mana-mana. Kalau tidak kau duk bala. Hak ni kata hak syekh dia lebih. Hak syekh kita lebih, hak ni kata pula. Hak ni tak su. Penyelesaiannya balik semula pada Quran dan Sunnah. Sunnah ajar lagu ni. Hak ni lah lebih molek. Apa tidak perlu nak kata begini. Dia tidak kata mu kena kata 33 kali lagu ni. Tak. 4 kali tu nak banding dengan dia tu lebih dah. Kalau kata 1 kali pun boleh kat ni. Tak ada bila, takut lebih kena ada wasbah. Tak perlu. Tak apa lebih. Kurang sikit pun tak apa. Tak perlu pada wasbah. Baca banyak mana boleh. Tak buat gini pun tak apa ni. Baca. Tuhan tahu. Tapi nak ayat mutu dia nya selama waktu Nabi SAW keluar tu balik mari dia duduk situ lagi, duduk situ tempat mayat. Nabi SAW baca pula jalan lah. Pergi buat kerja lain banyak lagi kerja. Tetapi dari segi nilai dia, mutu dia lebih di sisi Allah. Kena faham hak tu. Masyarakat ni dia kena faham hak tu. Jangan duduk tempat mayat tu lebih. Dah. Tidak mesti begitu. Ikut cara Nabi tu hak lebih. Lepas tu riwayat daripada Abu Hurairah, katanya Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, kata dia, orang-orang hak kaya tu senanglah buat kelik pahala banyak, kata dia. Boleh pahala banyak. Demo tu semaya seperti kita, puasa seperti kita juga. Tapi hak bezanya mana? Dia ada piti, kita tak ada piti. Nak sedekah, dia ada piti, boleh sedekah. Kita tak ada piti. Rasulullah SAW berkata, hai Abu Dzar, mu tak sega kalau aku ajar beberapa ucapan yang mana kalau mu baca hak ni, kamu dapat menyamai orang yang mendahuluimu yang kamu kata mereka tu lebih ke depan daripada kamu.
Dan orang yang duduk alik belakang mu tak ada nak ingat, tak boleh menyama ilmu lah. Tak boleh. Mana lebihnya ni, kecuali orang yang buat gini juga. Orang yang buat gini juga. Serupa dengan hak Muhammad. Abu Zar kata nak lah wahai Rasulullah. Nabi SAW pun kata gini, supaya disebutkan dalam hadis ni lah. Cuma dalam hadis ni disebutkan takbir dulu, lepas tu tahmid, lepas tu tasbih. Yang ni terbalik daripada hak segala. Hak sekala hak kita tahu kan tasbih dulu, lepas tu tahmid, lepas tu takbir. Lepas tu engkau sudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Engkau sudahi dengan hak. Abu Zar suka benar, tapi hak ni riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Bukhari tasbih dulu, lepas tu tahmid, lepas tu takbir. Hak tu lebih sahih. Hak tu lebih sahih. Hak ni kalau kata sahih pun, dia ada pula sama sahih tu mana lebih. Ahlul hadis akan pakai hak lebih sahih. Hak lebih sahih. Hak ni bercanggah dengan hak tu. Hak kebanyakannya sebut tasbih dulu, tahmid, nombor 2, nombor 3 takbir. Hak ni bercanggah dengan hak tu. Apabila bercanggah, kalau perawi itu dhaif, dia jadi munkar. Kalau perawi itu sahih, dia jadi syad. Tak molek juga. Hak kena pakai hak molek lah. Hak jelas, iaitu 33 Allah Akbar tu 34. Tu dia sebut 34. Hak tu lebih sahih, jauh lebih sahih daripada hak ni. Tak apalah. Dalam riwayat hak lain disebut, lepas tu Abu Zar buat gitulah, sukalah dia. Lepas tu dia mari pula jumpa dengan Nabi. Puak-puak tu tahu pula, kata dia puak-puak kaya. Dia pun buat lagu tu juga. Dia pun buat lagu tu juga. Nabi SAW kata, apa nak lagu mana? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dia kata, itu adalah kurnia Allah SWT dah tu. Dan dia buat lagu tu, mana dia sama denganmu. Jadi tak sama jugalah. Lebih muka dia boleh beri sedekah, kita tak boleh beri sedekah. Itulah Nabi kata, itu kurniaan Allah. Tuhan nak beri kelebihan ke seseorang itu, dia beri ikut lain. Dia beri ikut lain, jadi lebih lah. Nak kan? Kalau nak serupa dengan dia juga, kamu kena usaha lah maknanya. Cari pitih biar boleh beri sedekah kata. Baru sama. Kalau tidak, tak. Dia lebih. Gitu. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa orang yang ada harta, ada piti lah kita kata, ada kelebihan dia. Walaupun tidak semua, tapi orang yang ikut cara Nabi SAW, cara sunnah, dia akan lebih. Itulah kelebihan. Misalnya di sini, bagi ulama-ulama yang kata, dia kata lebih orang kaya lagi daripada orang miskin kalau sama, serupa. Serupa ibadat dia, amalan dia serupa, mana lebih? Lebih orang kaya lagi. Dia pegang hadis ni lah salah satunya. Sebab Nabi SAW kata, dah buat serupa, ni dia tetap ada kelebihan dia. Dia kata itu kurniaan Allah, yang Allah SWT bagi kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya Nabi akui kelebihan tu, kaya tu. Kecuali kalau kaya tak tak mengamalkan ajaran agama, tak kira hak tu ni kira sama-sama beramal, maka lebih hak kaya. Kekayaan itu sendiri ada kelebihannya dalam agama, sekiranya diguna dengan baik. Bukan kekayaan itu bawa kepada tak molek dak. Itu atas kita. Kita tak boleh kata kalau kaya ni jadi sesak, jadi punah, jadi gitu gini, sesuai dengan ayat Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Bila dia serah dia kaya, manusia ni jadi melampau. Itu mengikut hak biasa, tabiat biasa. Tapi tidak semua hak kaya tu gitu. Dan ayat tadi tidak semesti makna kaya tu kaya harta. Kaya dia berasa dia cukup, dia berasa dia lebih. Boleh berlaku tu istighna di situ. Sebab kita kena ingat juga, ada hadis juga yang sebut kadal faqr an yakuna kufra. Ada juga. Allah aku tak molek tu. Sesak ni pun boleh membawa kepada kekufuran juga. Sesak ni. Jadi hak ni bergantung kepada masing-masing lah. Ada juga sesak dia
darjat dia di sisi Allah kau lebih. Ada juga. Ada juga orang kaya, kau banyak pahala. Ada juga. Tidak kata kau kurang. Di sini menjadi dalil kepada ulama-ulama yang mengatakan orang hak kaya tu dia lebih daripada hak miskin. Islam. Tapi setengah-setengah ulama kata kita tak boleh nak buat keputusan secara umum gitu. Ini bergantung kepada keadaan juga. Bergantung kepada keadaan juga. Walau bagaimanapun hadis yang terang, hadis ni hak panjang lah, bukan hak rekah ni. Hak panjang tu dia ada sebut memang lebih lah. Kalau lagu tu kan. Dan hak ni Nabi SAW ajar suruh baca, suruh sebut gini 33 kali. Hak ni lah jadi timbul keperluan kepada wasbih tu. Wasbih tu kan kalau kita kira kan bila kan dia cukup 100 tu. Jadi sedang molek start hak ni 33 hak tu cukup 100. Cukup 100. Hak tu yang jadi timbul tu. Sebab dia kata dah muka Nabi SAW sebut 33. Jadi kena 33. Jadi sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan dah dia sebut bilangan gini, kita kena terikat dengan bilangan dia. Jangan buat mana-mana. Kita kata kalau lebih pun boleh. Boleh juga kalau kita lebih. Kau molek tak boleh. Kecuali kalau dia umum macam tadi. Ataupun dalam hadis-hadis yang lain. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim misalnya. Akhir Sahih Bukhari. Tu dia tidak kata 33 ke berapa. Banyak mana ikut kita cakap. Tu tak apa. Tapi kalau dia sebut lagu ni lepas maya, dia sebut terikat dengan masa tu, dan terikat dengan bilangan tu, kita tak boleh nak mana-mana kata tak apalah, kita buat lain pun boleh lagu tu juga. Dah. Bukan tak boleh nak sebut lain, boleh, tapi nak dapat lagu ni, khasiat ni, kelebihan ni, dia kena ikut betul-betul supaya dia raya. Supaya kita kata doktor lah bagi ubat. Bagi ubat. Vitamin kau kita kata tak boleh mana-mana kita disuruh makan 2 butir lah. Tak boleh kita kata dah muka kita sakit lemah jantung, ubat ni ubat lemah jantung. Dan apa ni? Kalau 2 butir pun setara ni dah segak, kita makan 4 butir. Jangan tebal. Jangan tebal, ada kalanya bahaya. Kalau tidak bahaya pun tidak molek lah. Tak molek ke mana-mana. Dia kena faham lagu tu. Jangan kita mana-mana. Dia tahu lah tu. Dia sebut gitu. Dia sebut gitu. Ada juga dalam riwayat ni sebut gini. Dalam riwayat setengah-setengah riwayat dia sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, 3-3. Akhir sekali Allahu akbar tu lebih lah. Dan dalam bab seterusnya ni dia akan ada lagi apa yang dibaca oleh seseorang bila dia beri salat, lepas beri salat dia nak baca apa. Ni ada bab selepas ni. Di sini disebut lagu itulah caranya. Tetapi Nabi SAW ajar lagu ni. Dia sendiri buat lagu ni lepas maya. Setiap kali lepas maya dia buat lagu ni. Dan orang lain turut dia. Supaya kita duk buat lah ni. Ramah kita buat gitu. Adakah dia buat lagu tu? Tak. Tidak lagu. Tak ada hadis yang menunjukkan begitu. Hak ni dia rayak kepada hak ada masalah tadi. Dia pun rayak. Lepas tu kalau orang lain buat, boleh juga. Dia sendiri ada buat lagu ni. Maksudnya tasbih ni, tahmid ni, takbir ni secara jama'i. Seseorang tu imam tu tidak sudah lagi tugas dia. Lepas pada semaya, orang lain kena ikut dia. Bukan sekadar assalamualaikum sekatu, kena ikut lagi lepas pada tu. Akhir sekali siapa doa, lepas tu baru habis tugas. Gitu kah hak Nabi SAW buat? Tidak. Sama sekali tidak. Kalau nak mari juga hadis nak ayat lagu letih. Letih. Rebah sikit. Orang mari nak tahu. Kalau boleh. Hak Nabi sendiri buat. Sahabat-sahabat ikut dia setiap kali lepas mari lagu tu. Tak ada. Dan Nabi SAW ajar nanti kita akan tengok banyak lagi hak lain-lain. Adakah setiap lepas mari dia baca semua tu? Kalau baca semua banyak benar.
Tidak. Bahkan cara dia, kadang-kadang dia baca hak ni, kadang-kadang dia baca hak ni, kadang-kadang dia buat hak ni. Hak ni boleh kalau nak baca tak sendiri-sendiri. Setengah orang dia kata dia pakai dengan hadis umum, tusabbihun dalam bentuk jamak, wa tahmadun wa tukabbirun. Itu makna jamak. Kamu, makna kalau buat sekali pun tak apa. Tidak makna lagu tu ayat Quran ataupun hadis berapa banyak dia sebut dalam bentuk jamak gitu. Apakah maksudnya dia suruh buat sekali bersama-sama serentak gitu? Tak. Tidak lagu tu. Banyak dalam ayat Quran, dalam hadis sebut. Dia sebut dalam bentuk jamak. Apakah bermakna bila sebut jamak tu buat sekali? Tak. Nak rayaknya kamu ramai, siapa-siapa boleh buat lagu ni. Kalau dikehendaki lebih baik, dikehendaki ataupun lebih baik buat sekali dengan Tok Imam, ikut Tok Imam, mesti ada hadis. Tak ada, sah pun tak ada. Usah ke banyak. Jadi kita nak fikir, nak kias, kalau dalam ayat tu dia sebut jamak. Jadi kalau jamak ni kalau buat sekali apa salahnya? Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Lepas tu kalau dia kata boleh juga, enggak kan? Kalau mengikut cara ahlul hadis, tidak lagu tu. Dia nak tengok Nabi buat lagu mana. Sebab dia ajar belaka. Kalau nak lagu tu, mesti dia buat. Tidak banyak kali pun, sekali dua dia ada buat. Kalau benda tu memang molek, dia ada buat. Ni tak ada. Cuma dia raya arahan gitu. Arahan gitu. Bukan sahabat ni tahu. Dia tahu benda ni baca gini ni, dia dengar Nabi baca gitu setiap kali lepas sembahyang. Tak. Hak dia ajar. Kalau Nabi baca dengar gitu tak apa tahu. Bukan Abu Zar seorang tahu belaka. Kita setiap lepas sembahyang buat gini semua. Sebab apa? Nabi buat. Ikut Nabi. Sebab lain-lain ni tak ada. Dengan sebab itu betul ada benar orang yang mengatakan zikir jama'i dengan cara ni kalau lepas sembahyang ni tak ada asas. Betul. Lepas tu kalau nak buat juga jangan-jangan boleh. Jangan buat kata ini sebagai agama, agak-agaknya Nabi ajar lagu ni lah tu, dia pakat nak buat lagu tu. Tu jadi bahayanya. Orang akan anggap begitu. Supaya dengan sembahyang, semua sembahyang gapo kita ikut Nabi kan. Orang hak jahil ni akan anggap hak lepas sembahyang tu imam duk buat gitu lagi. Sekali belakang buat siapa doa. Kalau doa sekali, hak makmum di belakang. Kalau dua kali. Tu kalau buat 3-4 kali pun tu lagi hak di belakang ni. Mana dia tahu apa? Akhir sekali kalau lah dia anggap benda ni agaknya sampai Nabi dulu buat gini, tak punah kata. Gambaran tak punah. Orang ahlul hadis dia cukup jaga tu, biar gambaran hak zaman Nabi biar betul-betul dengan ketulinan dia. Jangan kita campurkan dengan hak kita. Kalau kita nak kata gitu pun, kita ini pendapat dia. Tu hak Nabi buat lagu ni. Hak dia buat tu tulis. Jangan main-main, jangan mudah-mudah. Jangan kita kiah-kiah dengan hak lain. Tapi ada juga setengah ulama, dia kata kalau kita tidak baca 33, kita baca 100 kali selesai tu pun boleh juga, dia kata. Berdasarkan hadis yang lain. Umpamanya hadis Muslim ni, dia kata, dia pegang dengan ni lah misal, tak kena tu lagu tu. Tapi ada lah pendapat gini. Dia kata, Nabi SAW bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdih 100 marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithlahu au zada alaihi. Sesiapa yang di waktu pagi dan di waktu petang dia baca subhanallah wa bihamdih 100 kali. 100 kali. Pada hari kiamat nanti tak ada orang yang mari lebih daripada hak dia buat saat ni, kecuali orang yang baca serupa dengan hak dia baca saat ni lah, ataupun orang baca lebih lagi daripada tu. Dia kata orang baca lebih, maknanya dia kata dah saat ni 100 kali. Kalau orang baca lagu tu lebih, kecuali orang yang baca serupa tu mari serupa dengan dia ataupun baca lebih, maknanya ada pilihan untuk buat lebih. Jadi hak ni, hak lepas sembahyang ni, tasbih ni pun lagu tu lah juga, boleh juga kalau lebih. Tak ada hadis yang sebut hak ni. Hak subhanallah wa bihamdih pagi petang tu ada 100 kali. Lepas tu kalau buat lebih pun boleh. Hak tu ada. Hak ni tak ada. Tak boleh kita kiah hak ni dengan hak tu.
Tak boleh kita qiyas hak ni dengan hak tu. Sebab ubatlah juga. Hak ni makan semuanya. Tak apa. Tak bening pun saya, tak rebah pun. Jangan kita makan ubat tu. Jangan. Ubat tu rebah. Lebih pun. Dah dia kata hak tu lah. Hak ni dia tak kata gitu. Dia kata 33. Tak boleh kita nak qiyas dengan hak tadi. Hak tak ada hak boleh nak baca sebanyak mana. Tak apa hak tu. Tapi kalau hak sebut lagu ni, kena beringat. Kena beringat. Serupa juga hak Nabi SAW ajar kan. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Misalnya ada dalam Bukhari. Doa Nabi kata baca hak ni hujur sekali. Hujur sekali. Dekat nak tidur tengah malam tu hujur sekali. Kalau mu baca hak ni mu mati, katakanlah mati, mu mati atas fitrah, atas kesucian Islam. Dia sebut akhir sekali. Dah akhir sekali. Kalau buat kecek kau baca pun tu biar sudah. Hak tu biar hujur sekali. Nak baca ayat kursi, nak baca kan bacalah. Tapi hak ni dia sebut akhir sekali. Kau dah buat akhir sekali. Lepas tu sahabat tu yang terima hadis tu, dia kata saya ulang semula depan Nabi. Saya ulang serupa tadi lah, kecuali hak ujung dia. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta tu saya baca wa bi rasulikal ladzi arsalta. Nabi kata dak. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Tak boleh tukar kataan tu, tak boleh. Padahal kita kata Nabi kita Rasul juga kan, apa-apanya wa rasulikal ladzi arsalta pun betul juga kan. Tidakkah Nabi kita tu Rasul? Nabi lagi Rasul. Kalau sebut Rasul lebih tinggi lagi. Apa? Tidak gitu. Dah dia ajar wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sebabnya Nabi ni manusia. Kalau Rasul tu tidak mesti manusia. Malaikat pun Rasul juga. Orang tak panggil malaikat tu Nabi. Nabi Jibril ada? Tak ada. Ada beza tu. Dan seorang Nabi boleh jadi dilantik menjadi Rasul. Bila kita sebut Nabi arsalta, arsalta tu mana jadi Rasul. Tapi kalau kita sebut Rasul, Nabi tak ada sebut. Nak ayat kedua-duanya ada. Nabi lagi Rasul. Dan dia ajar lagu tu. Kita tak boleh nak mana-mana nak kata tengok misalnya contoh hak tu Nabi tegur. Sebab apa? Hak dia royak tu dia ada lah tu, dia tahu lah tu hak tu lah, hak tu hendaknya. Khasiat tu ada situ lah tu. Dan lebih kebah hak dia royak tentu dari segi terjamin, dari segi makna dia tu. Merangkumi lafaz dia tu, merangkumi makna yang dikehendaki kita terjamin kalau hak dia ajar. Tapi kalau hak orang lain, hak kita terus royak pandai setara mana pun. Tengok dia tegur. Maknanya benda ni tak boleh main-main. Dan dia kata akhir sekali. Akhir sekali lah. Kalau baca hak lain, tidak akhir sekali. Tidak akhir sekali pula. Pada waktu akhir sekali. Dekat nak tidur tu baca lah tu ni. Banyak nak bacanya. Banyak. Kalau nak baca lah. Kalau nak baca sebahagiannya pun tak apa juga. Tapi dia sebut hak tu akhir. Akhir sekali. Apa kita kata? Moleknya akhir ayat Quran. Tak boleh nak kata begitu. Dan Nabi kata akhir sekali hak ni. Tidak ayat Quran apa. Dah dia ajar lagu tu. Kita tak boleh guna fikiran kita kalau ayat Quran molek. Tak boleh. Dah dia ajar begitu lah betul. Itu sikap kita, cara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak zikir-zikir hak dia ajar ni lagu tu. Tak boleh nak kiyah-kiyah, tak boleh. Hak dia kata boleh, boleh. 100 dia kata tadi subhanallah wa bihamdi, pagi 100, petang 100. Tak ada orang boleh litah dia. Litah dalam bab tu lah ada lah. Keistimewaan tu dalam bab lain boleh jadi lagu lain pula. Dalam bab tu. Kecuali kalau orang baca serupa dia ataupun lebih. Hak tu dia ada ayat sendiri ataupun lebih tu mana boleh. Hak ni tak ada ayat. Bila tak ada ayat tu kita takut jadi seperti tadi lah tukar wa bi rasulika tu salah. Kena kira hakikatnya tidak salah.
Tapi Nabi tegur, dak. Ya, kena baca wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Takut jadi gitu. Lepas tu bab ma yaqulu ar-rajul, kelebihan hadiahnya di sinilah disebut. Kelebihan hadiah tu itulah. Lepas tu seterusnya bab ma yaqulu ar-rajul idza sallama. Ni panjang pula, kita sekat tu dah dulu. Wallahu a'lam.